Kan? Dah. Dia nanti kata, pernah ke? Pernah no? Tak ingat ke kita sama-sama jinjing kitab? Ya, kita pernah pergi. Hang ada apa yang bawa? Aku adalah sikit amalan. Ni kata, carilah aku di akhirat. Sahabat yang baik, yang boleh membawa kita ke akhirat, boleh kita jumpa di sana. Tapi kalau sahabat yang duk bawa seronok suka saja, tu yang saya kata, kalau nak cerita about followers yang punya beribu-ribu orang tu, boleh dah dia nak bawa kita ke akhirat. Maka ianya bukan lagi sahabat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, hari itu la yuqbalu minha syafa'ah. Hari itu tidak diterima apa jenis syafaat. Cuma disebutkan ada 2 jenis syafaat yang akan datang selain daripada sahabat tu, ada 2 jenis. Syafaat yang pertama datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang kedua datang daripada Al-Quranul Karim. Baik. Bila syafaat Rasulullah datang, tapi Al-Quran sekat. Ni kata ulama-ulama fiqh menceritakan Al-Quran sekat syafaat Rasulullah daripada sampai. Sebab apa? Dia dulu hidup, dia tak pernah cuba baca Al-Quran. Dia dulu hidup, dia baca Al-Quran tapi dia tak pernah cuba untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Maka Al-Quran tak boleh bagi syafaat, tak boleh bagi bantuan. Maka terhalang syafaat Rasulullah dengan sebab apa? Al-Quran tak bagi. Al-Quran ni siapa? Tahu Al-Quran ni siapa? Kalamullah. Allah lah. Nah? Al-Quran itu kalamullah. Sebab tu dia kata belajarlah. Belajar sebaik-baik manusia ialah yang mengajar Al-Quran dan yang belajar Al-Quran. Bukan sekadar belajar membaca, bahkan belajarlah isi kandungannya. Dia akan datang di hari akhirat memberi syafaat. Maka ulama-ulama fiqh, ulama-ulama fiqh ni yang memberatkan amal soleh, menyuruh sebaik-baiknya kita baca Al-Quran sebelum masuk waktu subuh. Walaupun hanya 2 ayat. Okey, baik. Kalau kita baca 2 ayat, tahu tak surah apa? Yang paling pendek, inna a'tainakal kautsar. Dia 3 ayat kan? Nah. Okey, mak tu bila nak baca ni? Kan kalau orang yang sembahyang tahajud, dia baca tak Al-Quran? Dalam tahajud dia kan Fatihah tu Al-Quran tak? Ya, Fatihah tu Al-Quran. Jadi baca tak Al-Quran? Dia baca. Datangnya kalam-kalam itu akan datang di akhirat itu membawa syafaat. Janganlah bayangkan 30 juzuk tu yang nak bagi syafaat dah. Nah, setiap kalam yang kita baca, maka ianya akan memberi syafaat. Yang hari tak ada syafaat, hari tak ada pertolongan. Wala yu'khadhu minha adlun. Kata Allah lagi, dan tidak daripadanya dapat penebusan. Maksud dia, pembela. Tak ada siapa pun boleh nak bela kita. Kita ni, selepas kita memohon syafaat, kita nak harap ada peguam bela. Main nak bela kita di akhirat nanti. Waktu kita dihitung, dihisap, siapa yang nak jadi peguam bela kepada kita ni? Yang akan menjadi peguam bela dan peguam cara kepada kita di akhirat nanti ialah mata, kaki, tangan, lidah. Semua anggota-anggota kita ini, watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mereka akan menjadi saksi seluruh anggota tangan kaki kita pada hari itu dengan apa yang kita usahakan. Itulah peguam bela. Dia tidak ada dekat kita. Dialah akan bercakap-cakap dengan Allah, memberi keadilan. Jangan disiksa diri ini, jangan disiksa tubuh ini. Kakiku pernah berjalan ke tempat-tempat beribadah. Dia pernah berjalan membantu orang. Dia pernah berjalan ke pusat-pusat kebajikan. Dia bawa aku begini-begini. Jangan disiksa tangan ini, kerana tangan ini pernah memberi sesuatu, infak, sedekah. Jangan disiksa tangan ini. Tangan ini pernah menulis amal kebajikan. Pernah menghantar. Kan kita forward. Lalu ni kita tekan je, tak payah tulis. Tekan je.
copy paste. Tengok hantar pembohong. Hantar yang berbau fitnah. Masa tu dia akan watashhadu arjuluhum. Dia akan berbicara di hadapan Allah. Nah, hari yang tak ada pembela, tapi bila ada pembela, dia cakap lah, nah. Termasuklah kemaluan juga akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tunggu orang tak main tolong dah. Hari ni kita minta tolong orang selalu kalau jadi apa-apa, aku nak pergi minta tolong siapa ni? Kalau apa yang berlaku permasalahan kepada kita, kita selalu tercari-cari. Siapa yang nak boleh tolong ni nah? Kan kita akan cari orang kan? Sebab hari ni kita hayat di dunia, kita ada tempat nak pergi minta tolong. Tapi di sana nanti aku nak pergi minta tolong siapa tak? Okey. Kita naik kereta, tayar kereta pecah. Kita ada telefon. Itu di antara alat penolongan pertama. Buka telefon, bateri habis. Nak cari orang tak? Ya, kita akan cari orang. Kiasan ni, kita di hadapan Allah ni, tengah dihisap. Tak apa, tak susah. Aku ada bawa amalan banyak. Buka bungkusan, kosong rupa-rupanya. Aku ingat banyak, tapi kosong. Dengan sebab tidak ikhlas. Nak cari siapa minta tolong? Kalau ada Al-Quran, kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah syafaat. Kalau tidak, kata Allah, tak ada. La yu'khadhu minha adlun. Tak ada apa. Walahum yunsurun, dan mereka itu tidak akan ditolong. Siapa pun takkan tolong. Dia kata, di dunia ni kita kesepian, sendirian, kita boleh cari orang. Awak sunyi sangat saja nak sembang. Kan? Kita boleh cari. Nak sembang saja. Bukan nak buat apa. Bukan nak pinjam duit pun tak. Bukan nak minta seorang belanja makan pun tak. Saja nak sembang-sembang. Masalah ni rasa macam nak kena luah pada seseorang. Kita cari orang. Bukan nak suruh dia tolong tak. Sekadar meluah perasaan. Okey, dia dengar rasa lega sikit. Walaupun dia tak boleh tolong apa-apa. Tapi bebanan masalah tu kita rasa berkurangan sebab kita dah berkongsi. Tapi di sana, siapa yang kita nak cari? Siapa yang kita nak cari? Ialah kata hak dua yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau ada syafaat Al-Quran maka adalah. Kalau ada syafaat Rasulullah maka adalah. Kedua-dua ini akan hadir. Okey, dua-dua ni pun tak ada. Mungkin ada sahabat yang soleh dan solehah. Kata Imam Syafi'i, boleh cari sahabat yang soleh dan solehah di akhirat nanti untuk membantu pada hari yang tak ada bantuan. Pokoklah dia boleh tolong. Kalau lah jumpa. Kalau tak jumpa kita ni, aku tak sukalah kawan dengan dia. Dia kerja ajak pergi ngaji. Tak kira dia tanya, jomlah kita pergi. Tang sana ada kuliah. Jom kita pergi ceramah di sini. Hang kerti tak baca Quran, mainlah nak tolong ajak. Aku pun tak pandai. Bolehlah nak tegak sikit-sikit dengan tawaduknya sahabat tu. Nantilah aku belajar dekat hang. Nantilah. Duk katalah bila lah nak belajar mengaji ni. Susah lah ni. Tak boleh nak belajar mengaji. Kalau kita letak perkataan susah tu susah sampai bila-bila. Kembali pada Allah dalam keadaan kosong. Dah lah mayar itu pun kosong. Kembali pun kosong. Apalah yang nak kita persembahkan di sana nanti. Kalau ada sahabat, sahabat yang cintakan Allah, dia boleh bagi syafaat dia. Daripada kecintaan dia. Okey, sikit lagi kita sama. Wa il najainakum min ali fir'aun. Dan ingatlah wahai Bani Israel, tak kala kami selamatkan kamu daripada ali fir'aun, kaum Fir'aun. Saya cerita dah tadi. Puak Bani Israel pernah dikejar oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya ketika mana Nabi Allah Musa bawa mereka lari daripada bumi Mesir. Walaupun ulama tafsir ada kata 600,000 ya Pak. Tapi saya rasa macam takut nak sebut jumlah tu. Banyak sangat 600,000 tu. Ada ulama tafsir kata 600,000. Imam Al-Qurtubi kata 60,000. Kita kalau nak bawa 60 orang pun kita takut tu. Yang kata 60 orang, 6 orang pun sudah lah.
punya macam-macam mulut dalam 6 orang tu. Bagaimanapun dia akan bunyi juga. Nah? Tambahlah Nabi Musa bawa pelari berapa orang? 600,000 orang. Bawa pelari ke mana tu yang kata lari, punya lari. Tentera Firaun ni 2 hambat, lari. Sampailah jumpa laut terbentang seluas-luasnya. Nabi mana? Belakang tentera duk main. Dapat memang kena bunuh. Firaun yang jadi ketua pula tu. Nah? Allah Ta'ala sebut yasumunakum su'al azab, yang telah menindas kamu dengan seburuk-buruk siksaan. Firaun buat apa dekat Bani Israel ni? Firaun jadikan mereka itu sebagai hamba, memperbudakkan mereka, yuzabbihuna abna'akum, yang menyembelih, yang membunuh anak-anak lelaki kamu, wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka biak bagi hidup anak-anak perempuan kamu. Apa tak ingatkah apa pernah dalam keadaan susah sampai kepada tahap tu? Anak lelaki beranak-beranak bunuh. Nah, sampailah Nabi Allah Musa AS yang dilahirkan oleh ibu dia pun memang di antara kanak-kanak Bani Israel yang dalam ancaman nak kena bunuh. Tapi mak tu dengan izin Allah, nah, bubuh dia dalam periuk, tutup, cucuk api ke bawah. Rebus. Pesan dekat kakak dia, hang jaga api ni jangan bagi padam dan jangan buka tudung periuk tu. Dia bubuh, dia beranak-beranak, dia buah anak dia dalam periuk. Nabi Musa lah. Dia ke sungai. Buat apa? Basuh darah. Kita panggil darah apa? Nifas. Dia kan perempuan melahirkan anak kan ada darah. Jadi dia terpaksa pergi basuh. Dengan sebab saat lagi orang main cek tengok. Hang beranak ke? Anak apa? Suami dia pula pergi habak. Kata isteri aku sedang mengandung. Tak beranak bila-bila masa pun boleh beranak. Jadi perempuan-perempuan di kalangan Bani Israel ni yang mana yang hamil sentiasa dalam pemantauan. Bukan pemantauan cek kolesterol ke tinggi, darah ke tinggi. Nah, bila nak beranak dah. Bukan dia nak jaga kesihatan. Tapi nak tengok jantina, kalau lelaki akan dibunuh. Terus bunuh lah tu juga. Ada yang disembelih, ada yang ditikam dengan lembing. Dia buat macam orang kita tikam rojak tu, cucuk mati. Itu yang dilakukan kepada anak-anak lelaki. Allah Ta'ala ulang balik cerita ni. Nak suruh orang Yahudi Bani Israel ni bersyukur dengan nikmat hari ni yang senang. Dan perempuan dia bagi hidup. Pasal apa? Perempuan itu diberi kehidupan sebab dia pun nak guna pakai. Dia pun nak buat gundik. Dia pun buat hamba abdi. Dengan cara macam tu dia kata, keturunan Bani Israel akan pupus dari muka bumi. Habislah bila lelaki tak ada keturunan. Yang tinggal perempuan saja. Kemudian penduduk tetap Mesir akan menjadikan perempuan-perempuan di kalangan Yahudi Bani Israel ini sebagai perempuan simpanan ataupun dijadikan bahan dagangan, bahan permainan, dijadikan hamba. Ikut suka daripada apa? Andainya ada anak hasil perhubungan yang macam ni, anak itu diletakkan atas nama Qibti. Dia tak bangsa Qibti. Bangsa Qibti ni separuh badan dia bebas, separuh badan dia hamba. Itulah kata Nabi Musa alaihissalam pernah bubuh penampak bangsa Qibti ni mati. Itu yang dia dihalau tu. Panjanglah. Banyak cerita lagi. Cerita memang tak habis. 6 hari 6 malam tak habis kami. Kemudian, bila mana ni cerita ringkas. Kita akan jumpa ayat yang akan datang. Dia akan cerita secara terperinci dah. Bila mana Nabi Musa ni nak selamatkan orang-orang Bani Israel yang menjadi hamba. Masa tu, elok-elok siap piramid 3 biji tu. Elok siap. Dalam satu-satu masa dia dikerahkan buat kerja 100,000 orang buat kerja. Tu nak bawa bongkar-bongkar batu tu punya berat lah. Nak bawa bongkar batu. Nak pergi susun nak buat. Sampai tahap tu. Bayangkan lah ni dah 3,500 tahun. Tapi kedudukan piramid tu masih kukuh. Cukup kuat. Batu dia tu punya kuat. Tapi orang Bani Israel dia pun boleh potong. Teknologi hari ni dia pun bawa yang mesin guna elektrik ni. Potong batu tu
sumbin, patah mata pisau. Dia bayangkan dulu Bani Israel dia potong dengan apa tu. Betul-betul segi sama tu nah. Alhamdulillah saya direzekikan oleh Allah. Boleh nak. Tu seksa jugalah nak naik no. Tinggi. Tinggi satu-satu tapi dia bawa dengan menggunakan roda kan di antara manusia yang menciptakan roda Bani Israel dia pun pandai. Bijak dia apa? Nah, dia yang susah macam mana? Mati. Sakit mati, bunuh terus senang. Tak ada nak berubat-berubat. Jadi Nabi Musa tolong. Sian. Itu yang bawa lari. Bawa lari sampai ke hujung tempat lari tu. Tak ada jumpa jalan. Hanya yang ada lautan yang luas terbentang di depan mata. Nak buat macam mana? Nah, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Yang demikian itu dia kata bala yang bencana yang amat besar Allah Taala bagi pada depa. Allah Taala bagi apa lagi? Wa idz faraqna bikumul bahra. Allah Taala tolong pula. Nah, tak kala kami telah belah lautan. Bila dah lari pergi sampai lautan, faraqna bahra. Kami belahkan lautan. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan kami selamatkan kamu daripada tenggelam. Nah, dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama dengan kuncu-kuncunya. Wa antum tanzurun. Hampa tak tengok ke? Hampa sendiri tengok kan? Macam mana Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dan kuncu-kuncunya. Okey, ayat ni cerita secara ringkas. Bila sampai di depan lautan yang terbentang luas, tak ada tempat dah nak pergi. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun memerintahkan kepada Nabi Allah Musa agar katuk tongkat hang di atas satu batu. Betul-betul ada di tepi laut. Kita orang Melayu panggil, nah, orang lain tak panggil. Orang Melayu panggil laut tu nama Laut Merah. Nah, orang Melayu. Kemudian maka dipopularkan. Lah ni sampai hari ni semua orang panggil nama dia Laut Merah. Sebab apa? Sebab ketika mana laut tu sebelum dibelah dia bukan warna merah. Dia warna biru lah, warna laut. Warna laut. Dan bila mana Nabi Allah Musa alaihi salam katuk tongkat dari batu yang berada di tepi pantai tu, Allah Ta'ala belahkan lautan. Allah Ta'ala pesan, apabila kamu melintasi laut tu, luah dalam. Ombak ni dia akan duduk di tepi. Dia akan bagi laluan. Tinggi ni, tinggi macam gunung-gunung. Laut dalam, ni kita nak masuk, nak jalan kot tengah tu. Di situ kamu akan jumpa macam-macam khazanah dalam lautan. Laut ni memang paling kaya. Nah? Ada belian, ada permata, ada mutiara dalam lautan ni. Segala jenis khazanah. Allah pesan kepada Nabi Musa, katakan kepada Bani Israel, jangan kutip apapun yang mereka nampak berbentuk perhiasan. Kau rasa dia nak dengar tak? Dalam seramai-ramai makhluk tu, dia nak dengar tak? Tak. Jahat. Nah? Itulah sifat manusia. Kita tak boleh kata kat Bani Israel saja. Kita pun macam tu. Pasal tak mau patuh perintah ketua. Awak dia tak bagi kita ambil tu. Punya lawa-lawa cantik-cantik. Mutiara. Permata. Zubarjat. Luk-luk. Yang ada bertaburan tu. Pasal apa dia tak bagi kita kutip? Dia mau ke dia ni. Nah? Buat sorok kutip. Dia kata jangan ambil. Bila dah ambil, nampak lagi banyak. Nampak lagi banyak. Menyebabkan perjalanan tu menjadi lambat. Tak usah kutip. Itulah di antara sebab dia boleh sesat tu. Sampailah. Sampai terus balik sana. Akak bawa. Nah, macam-macam perhiasan. Lepas tu bila sampai, Nabi Musa tahu dah. Dia ni yang pandai. Nah? Bila Nabi Musa kalih mula ke arah lautan, nampak tentera Fir'aun masuk. Nah, punya ramai. Dia pun diperintahkan oleh Allah untuk hentak tongkat dia lagi. Bila dihentak bercantumlah lautan yang terbelah tadi, maka tenggelamlah. Wa aghraqna ala Fir'aun wa antum tanzurun. Masa tu bercantumlah lautan yang terbelah tadi itu, maka Allah Ta'ala menenggelamkan
Firaun bersama dengan pengikut-pengikutnya dalam hal keadaan wa antum itu lil hal. Keadaan kamu semua tanzurun, hampa semua tengok kan? Macam mana? Hampa terlepas semua, tak ada seorang pun yang aku tenggelamkan. Walaupun hampa ingkar. Aku kata jangan ambil, hampa ambil. Tapi kemudian daripada tu, bila mana aku cantumkan lautan, tenggelam Firaun. Firaun ni riak dah. Masa tu ayat sampai ke hidung. Tenggelam timbul. Wahai Musa, saksikanlah, dengarkanlah aku beriman dengan Tuhanmu. Dia macam kalau zaman kita kata ucap syahadah lah. Dia waktu nak tenggelam timbul. Saksikan wahai Musa, aku beriman dengan Tuhanmu. Allah terima lah lagi. Dan saat tu Allah Ta'ala dah tak menerima apa-apa taubat lagi dah. Nak taubat masa tengah elok, tengah senang, tengah sihat, tengah waras. Kalau dia nak mati sangat-sangat dah, memang Allah Ta'ala takkan menerima taubat dah. Kata Allah, hampa tengok kan apa aku buat. Yang penjahat tu. Kemudian kita akan cerita seterusnya lepas dah berada di Madian tu, dia berada di Madian, di satu padang yang luas. Yang kita jumpa dengan padang teh, bukan bukit teh, padang teh. Nah, pasal apa? Berpunca di antara sesat mereka itu sebab dia pencuri benda-benda tu lah. Nah, pencuri bawa. Kita pergi rombongan. Nah, cerita rombongan, kita ni punya senang kajian berombongan kan. Kita pergi rombongan. Ketua rombongan akan kata itu lah. Kita turun dekat sini, turun kencing saja nah. Jangan shopping apa-apa. Kalau rasa dia nak dengar, ramai lagi nak kencing, dia keluar dulu, dia shopping. Kalau dah tengok seorang shopping, orang lain pun membeli. Turun kencing 5 minit, tapi bas kena berhenti sejam. Nah, pasal apa? Pasal dia tak patuh. Kalau dapat driver bagus, tak apa dia senyum. Kalau dapat driver tak bagus, dia lari tinggal bang. Tertinggal bang. Itu contoh dia, nah. Orang Bani Israel ni jenis makhluk yang tidak mahu mendengar arahan. Bukanlah semua. Macam kita. Ha? Macam kita bukanlah semua. Ha? Tapi ada segelintir yang ingkar dan patuh pada arahan. Wallahualam. InsyaAllah. Panjang umur bulan depan. Ha? Bulan depan ada lagi tau. Saya ingat tahun lepas bulan Ramadan pun kita ada kuliah kan. Ha? Di sini insyaAllah. Ha? Kalau kata tak ada halangan dengan izin daripada Allah, dimurahkan rezeki, dilimpahkan rahmat. InsyaAllah bulan depan kita jumpa lagi. Kita akan sambung daripada surah Al-Baqarah. Surah yang paling menarik cerita di dalamnya surah Al-Baqarah. Dia cerita pasal macam-macam. Paling banyak sekali dia akan cerita pasal Nabi Musa dengan Bani Israel. InsyaAllah ta'ala. Baik. Sebelum tu ada apa soalan? Nampaknya saya tak ada soalan je. Tak ada soalan, Alhamdulillah. Saya anggap semua orang faham. InsyaAllah, no? InsyaAllah. Saya tahu dah, saya tahu. Nak tanya tapi tak tahu pun nak tanya. Kan? Ha? Tak apa. Sekurang-kurangnya kita hadir. Ha? Sekurang-kurangnya kita hadir. Tak apalah, tak tahu. Bila tak tengok muka Ustazah tu, rasa saya nak tanya. Bila tengok dia hilang nak tanya apa. Tak, tapi ada benda nak tanya. Tak apa, tak berkaitan pun tak apa. Nah, tak berkaitan pun tak apa. Nah. Orang kata lari tajuk, tak apa lari tajuk pun. No? Yang tu kita tak tahu kan. Nak tanya, insyaAllah saya pun bukan pandai pun. Nah. Apa yang boleh saya kongsi, saya kongsi. Nah. Sebab Allah tu maha mengetahui. Ilmu itu milik Allah. Kita ni, saya ni cedok je, nah, cedok ilmu. Tak ada apa pun daripada saya, tak ada apa pun. Baik, kalau tak ada apa, saya sudah dulu dah. Saya minta maaf di atas segala kekurangan diri saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla.
Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Iya, ya, ada dulu. Okey. Ah, okey, okey, okey. Baik, baik. Yang mana lagi afdal? Okey, baik, baik. Terima kasih, Nah. Selalu saya bawa dalam kuliah-kuliah saya. Di antara selawat, Allahumma salli ala Muhammad dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana lebih afdal? Mana yang terbaik? Nak sebut Sayyidina ke? Tak payah sebut Sayyidina. Kita raikan pendapat. Okey? Kita raikan pendapat para ulama tentang lafaz Sayyidina. Lafaz Sayyidina ni kita kena faham. Sayyidina ni maksud dia penghulu. Penghulu kami. Rasulullah pernah mengatakan, ana, aku tu, dia. Dia kata tahu dia mana? Dia kata dia aras ketika mana dia nak Isra Mi'raj. Ana sayyidil umam. Aku penghulu bagi seluruh umat. Dia sebut. Dia tak sebut Sayyidina. Pasal dia dah Sayyidina. Na tu maksud kami. Dia tak sebutlah Sayyidina, Sayyidi. Aku ni penghulu bagi seluruh umat. Jadi mengambil kemuliaan dari perkataan Sayyidi tu, kita ni panggil Rasulullah, takkan kita nak panggil, weh Muhammad. Rasa-rasa macam kurang adab. No? Macam kita panggil yang di Pertuan Agong. Nama apa yang Pertuan Agong kita? Saya tak tahu nama dia. Nama apa? Kita nak panggil Agong kan? Itu pangkat dia kan? YB, yang berbahagia, yang berhormat Datuk. Kita panggil pangkat dia kan? Kita tak panggil terus nama dia, betul tak? Sebab apa? Kita hormati dia atas pangkat dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama dia nama apa? Nama dia Muhammad. Kita tak terus panggil nama dia. Kita sebut pangkat dia dulu. Yang pernah dia sebut dia aras. Sayyidi. Sayyidi, aku ni penghulu. Tapi kita katalah Sayyidina, dia penghulu kami. Baik tak? Baik kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat dan salam ke atas junjungan penghulu kami Muhammad. Tidak? Okey. Kalau kata tak sebut Allahumma salli ala Muhammad, bukan kata tak bagus. Baik juga sebab Rasulullah tak pernah sebut perkataan Sayyidina. Dia tak pernah sebut. Dia dalam selawat dia tak pernah sebut. Dia terus sebut nama dia. Yang menyebut ni adalah orang yang terkemudian. Di kalangan sahabat tak sebut. Betul Rasulullah tak sebut. Ada kalangan setengah sahabat muliakan Rasulullah. Sayyidina. Sayyidina dia sebut. Nah, dia tak terus panggil nama dia. Baik, jikalau ditanya mana yang lebih afdal, saya jawab wallahu alam, kedua-duanya afdal. Ya, kedua-duanya afdal. Ulama mufassirin mengatakan lebih baiklah kita umat yang terkemudian disebut Sayyidina. No? Pangkat dia. Kita kalau ada Pak Menekan, kita ada kan pangkat. Ini Pak Teh, ini Pak Lang, ini Pak Jang. Kita panggil nama tak? Kalau kita panggil nama, mak kita kata, amboi tengok tu dia panggil nama. Kan? Tak cantik kan? Kita nak pergi rumah Tok Penghulu. Tok Penghulu, tu pangkat kan? Bibi panggil nama dia. Kau ajak suku anak siapa ni? Tidak? Pulang kita juga dia penat. Okay. Yang tu kita boleh buat satu kesimpulan. Nak letak Sayyidina ke atau nak tinggal? Kalau bagi saya, okey, kalau nak tanya pasal sikap saya, apabila selawat biasa, saya akan sebut Sayyidina. Tapi kalau dalam sembahyang ketika mana tasyahud akhir, saya tak sebut Sayyidina. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebab meraihkan kata-kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni an usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana hampa tengok aku sembahyang. Dalam selawat Nabi ketika mana tasyahud akhir, Nabi tak sebut Sayyidina sebab dia dah Sayyidina. Nah, jadi yang ni tok guru saya lah kata,
Hampa tak payah sebut, dia kata tu. Jadi saya tak kata kat perempuan dulu. Saya nak kata saya. Saya tak sebut Sayyidina dalam tasyahud akhir. Tapi kalau perempuan dah sebut, teruskan. Nah, satu pangkat kemuliaan untuk Nabi SAW. Kalau yang dah sebut, teruskan sebut. Nah, Allah tahu setiap pujian kita untuk baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ya. Okey. Sayyidina kan? Sayyidina. Ada yang sebut Sayyidina. Sayyidina iaitu dinamakan ya nisbah. Ada sebab iaitu ditasdidkan sebab dia nak kuatkan sungguh-sungguh Muhammad itu adalah penghulu kami. Bila didatangkan tasdid. Nah, kalau kita tak datangkan tasdid, maka Muhammad itu penghulu kami. Dia adalah, itu dipanggil isim mudha'af. Dia ada perbicaraan pasal nahu dia. Di situ dah, macam wassalam dengan wassalim lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Kalau kita mulakan dengan Allahumma salli. Salli di depan, salim di belakang. Tapi kalau sallallahu salam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salli ala Muhammad, salli alaihi wasallim. Kalau mula dengan salli, akhir dengan salim. Kalau mula dengan sallah, akhir dengan salam. Ada perbincangan. Salli itu jadi amar. Dimula dengan amar, diakhir dengan amar. Dimulakan dengan madhi, diakhirkan dengan madhi. Itu kena belajar nahu pula. Nahu dan saraf. Ilmu Allah tu luas. Belajar sampai mati tak habis, no? Lagi belajar, lagi jumpa aku ni bodoh. Lagi mengaji, lagi jumpa aku ni tak reti. Habis bila lah nak habis belajar ni? Sampai mati tak? Tak habis belajar. Masya Allah. Betul tak, no? Bila kita belajar, kita jumpa kebodohan kita. Kalau nak tahu kita cerdik ke tak cerdik, tak usah pergi belajar. Pandai lah. Bila kita tak boleh, kita jumpa. Aku ni dah pandai dah, belajar apa lagi? Dia pun dah belajar bak semayang, bak selawat. Takat-takat mengaji boleh nak ngaji tepi-tepi rumah dia pun boleh. Aku tu lah. Dah. Bila kita belajar, banyak lagi benda nak kena belajar ni. Masa tak sempat dah, no? Tak sempat dah. Pasal apa nak mati dah, no? InsyaAllah. Selagi ada umur, selagi ada masa, ada kesempatan. Wallahu'alam. Ya, insyaAllah. Boleh insyaAllah. Okey. Boleh tak qada solat dalam waktu lain? Maksud dia, nah? Kalau masuk waktu zuhur, kita qada subuh. Ya, boleh. Boleh. Qada ni, dia boleh buat walaupun waktu tahrim. Contoh dia, lepas subuh tak boleh sembahyang sunat apa dah. Lepas asar tak boleh sembahyang sunat apa. Tapi untuk qada, boleh. Tak kira masa. Apa yang kita teringat? Ni nak qada waktu subuh. Sekarang ni, waktu zuhur nak qada waktu subuh. Ataupun ni waktu duha. Lepas sembahyang duha, aku dia ada solat banyak sangat. Dia nak qada waktu duha. Boleh. Ikut yang kita teringat kita nak buat, maka boleh. Nah, satu-satunya waktu solat yang boleh disolatkan walaupun di dalam waktu tahrim, waktu yang diharamkan. Boleh. Nah, wallahu a'lam. Ya. Okey. Okey. Bagi salam, nah, bagi salam. Okay, saya tak pernah bagi pencerahan di sini lah tentang beri salam ketika mana tahlul dalam solat. Okey. Kita kan fil alamin innaka hamidum majid. Sunat kita tengok tempat nak sujud waktu kita baca tasyahud kan. Jadi bila kita nak bagi salam, kita kena pandang, sunat dipandang ke hadapan. Dan kemudian Assalamualaikum. Kum tang ni. Mata menghadap ke arah qiblat, baru bagi warahmatullahi wabarakatuh. Kali balik. Jangan tunduk. Tak ada tunduk. Okey, kali balik, menghadap terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara bagi salam
sesempurna seperti mana Rasulullah buat. Kita pasal kita buat betul. Siapa? Tahu tak pasal apa? Pasal jahil. Pasal jahil. Kita tengok tu orang tu buat. Ni dapat dia buat. Semua orang pakat buat. Pasal apa? Pasal jahil. Nah, tak ada. Tunduk tu tak ada. Nah. Okey, kalau tak mau buat terus boleh tak? Boleh. Bagi salam je kot mulut. Malam tidur, tergeliat orang tengkok. Tak boleh nak kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah tak? Sah. Perbuatan itu hanya sunat. Lafaz tu yang wajib. Itu rukun qauli. Ha? Wallahualam. Tak ada angguk-angguk, tak ada. Nah. Jepun ada angguk-angguk. Ya, tu saya kata. Orang yang nak ubat tu sebab apa? Sebab dia jahil. Dia tak tahu. Bila kita tahu, bagi tahu dekat dia. Nah? Bagi tahu elok-elok lah. Nah, sebab dia tak tahu. Maka kita sebar-sebarkanlah ilmu Allah tu. Ha? Dengan penuh hikmah. InsyaAllah. Okay, nah? Maaf nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyanah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi